Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan The Sahabat. Bersama saya Ejen Syahid. Saya Syazwan Yunus. Khairil Amri Abdul Hamid. Haikal Nasir. Di mana kita akan kongsikan ilmu pengetahuan yang telah kita raih dan juga pengalaman hidup kita. Semoga anda semua dapat manfaat insya-Allah. Jadi stay tuned. Alright, selamat kembali ke rancangan The Sahabat di mana kita ada hashtag podcast still Jannah. InsyaAllah. So pejam celik sekarang dah episod ke-11. Masya Allah, cepat Ingatkan pejam celik dah kat jannah. Masya Allah. Sama-sama kita doakan semua Pejam kita dan celik. sahabat-sahabat semua diberikan anugerah masuk jannah insya-Allah. Jannatul Firdaus insya-Allah. InsyaAllah. Apa khabar sahabat semua? Selepas 10 episod yang telah rekod hari ini episod ke-11. So apakah macam mana perkembangan semua? Kalau ejen tanya saya, Alhamdulillah saya lebih baik dari semalam. Masya Allah. Macam Mega Holdings. Alhamdulillah dengar-dengar ni Ejen ada permainan bola sepak tadi friendly Alhamdulillah. Rival dengan Betul-betul. rival. Sebab tu muka macam gelap sikit panas ya. Tak hujan sekarang tengah cuaca tengah hujan kan? Tapi baca doa jangan hujan. Masya Allah. Kita Doa belajar. sampai tau. Kita belajar yang that time belajar untuk kasih hujan. Kita solat istisqa untuk dapat hujan. Lebih doa tahan hujan. Hujan tu rahmat. Betul. Jadi sebenarnya kan lagu yang Rain Go Away ni saya tak agree. Dia diorang brainwash anak-anak kita tau. Betul. Dia Sebenarnya kena rain every day. Oi, baik. Ustaz nak masuk billboard. tak sangka tak ada hidden talent. Yalah macam Ustaz tadi katakan mana ada doa untuk tahan apa Hujan. Hujan ni rahmat. Betul. Rahmat ni siapa? Kira ni joke Ustaz lah. Bayangan gurauan. Rahmat Mega. Yes. Dah banyak campur-campur ustaz dah. Dah dia itulah. Kali gini-gini aku pula jadi Ustaz. Amin. Ada. Amin. Ada ciri-ciri ada. Alhamdulillah. Ada gaya-gaya insya-Allah. Ustaz Satu, pula apa satu, khabar? dua, tiga. Okey. Tak apa? Ustaz apa khabar Ustaz? Kaifah haluka ya akhi? Alhamdulillah. Masya-Allah. Lama macam lama tak rekod. Padahal minggu depan kita rekod. Itulah, Semua rindu bila rindulah. sahabat sendiri kita dah bersama Yalah. selama 10 minggu, 11 minggu ni masya-Allah. Terima kasih kepada sahabat semua di luar sana atas sokongan yang diberikan. Betul. To be honest kan, tadi aku baru ada competition dengan klien. Lepas tu dah habis berbual semua, klien tegur. Cakap, Ustaz, rancangan ada sahabat power lah. Alamak. Lepas tu dia kata satu episod ni diorang nangis. Nangis. serius ah? Masya Allah. Aku Agaknya macam, kisah Ustaz Khairil betul, kot. kisah Ustaz Hairil tu satu dengan kisah yang aku nangis dalam solat tu. Allah. okey. Diorang kata diorang boleh relate pasal Alamak. bila ada financial problem, Faham. bila diorang pun sendiri melalui macam similar, ada anak tapi duit sangkut, diorang dapat macam rasa demi impact tu dengan yang kau punya tu bila kehilangan ayahnya. So diorang cakap diorang nangis, aku macam Oh lama. Masya Allah. Jadi macam kita lagi lah, Alhamdulillah kita nak kongsi lagi apa yang pengalaman yang kita ada. Kita boleh sebab Muzik kita satu kan? Muzik satu. Kita boleh Belum lagi? Dah nangis lah. Okey dah nangis. dah habis dah. Dah habis nangis tu. Kita belum ada cerita yang boleh buat orang nangis Awan. Macam Betul. mana? Aku susah. Aku ni orang ni Dia macam mana nak nangis? Tak boleh. Kau kelakar punya orang kadang aku kalau sedih orang pun tak percaya. Oh yalah betul. Tapi serius Wan, kau pernah nangis tak? Pernah. Pernah. Dalam setiap solatku. Masya Allah. Ustaz diam. Boleh cabut tak? Problem tau kalau setiap solat apa every time solat kau nangis. Itu maknanya kitanya hati lembut. Masya Allah. Masya Allah. Betul saya macam. Kalau kau imam aku tak ada khusyuk tau. Kau nangis je. Dahsyat. Okay, so hari ni kita nak bincangkan tentang satu topik yang penting pada aku. Pasal that time kita, bila kita buat pasal fikir ni, kita ada 4 bab utama. Kita ada orang kata tu fake apa, ibadat. Betul. Apa lagi? Kita ada munakahat, nikah-nikah rumah tangga. Kita ada muamalat, macam jual beli dengan jenayat. Betul tak? Betul tak? Saya Alhamdulillah masih ingat lagi sikit. Masya-Allah. Alhamdulillah bagus. Okay, so hari ni kita nak touch on this fake muamalat. Muamalat tu maknanya kita muamalah dengan orang, jual beli. And then satu benda ni kan, aku rasa selalu kita nampak budak-budak main. Kadang-kadang dulu anak-anak aku main juga. So that's where kita dapat orang kata tu mix punya answer. Ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. So kita nak macam dapat Ustaz punya pendapat. Okay. Tentang claw machine. Okay. Korang pernah main claw machine? Pernah. Pernah. Jujur lah. Takut Jujur kan? ni jujur betul, jujur. Tapi sekarang dah tahu Aha. jauhkan lah. Jauhkan, Kalau tanya aku jauhkan lah Okay, kan. Sebab okay. dah tahu kan. Okay, nanti kita pasal- tanya Ustaz, Boleh kita tanya Ustaz lah. Betul.
Okay, Sat, teruskan lah. Okay. Macam mana ni? Kalau claw machine ni sebenarnya boleh main ke tak boleh main ni? Okay, claw machine yang gini kan, gitu kan. Betul tak? Betul. Gitu tak. Gitu kan. Yang macam-macam kat dalam Betul. Okay, Betul. first berdasarkan jual beli berdasarkan aku ambil 3 prinsip dulu dalam Islam. Dia tak boleh ada dia tak boleh ada sesuatu benda yang kita nak muamalat ni, maknanya jual beli, dia tak boleh ada gharar. Gharar ni maknanya dia benda yang tidak pasti. Kita tak pasti Akan. dapat berapa, kita bayar berapa, dapat berapa dan sebagainya. Faham. Tidak kepastian. Kedua ada penipuan lah. Okay. Okay, dia tak boleh ada penipuan. Dan ketiga, dia tak boleh gharar, penipuan dengan astagfirullahalazim. Maisir, perjudian, unsur perjudian lah. Okay. Okay, so ni 3 benda yang kita pegang lah. Jadi kalau kita berbalik kepada topik claw machine tersebut, kita letaklah kita bayar $2. Boleh? Kadang $1, kadang $2. Okay, contohlah $1, $2, tapi dalam tu ada patung ke, handphone ke apa kan. Jadi kat situ ada unsur ketidakpastian. Kita ambil sekali dapat. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Tapi mostly tak dapat lah. Kan betul tak? Reality mostly mostly tak dapat bayar lagi. Jadi maknanya bila kita bayar, tak ada kepastian kita boleh dapat sesuatu tersebut. Jadi kat sini ada gharar. Dan kemudian mungkin tak tahulah, aku tak tahulah. Aku bukan orang yang buat mesin. Tapi berdasarkan kita tengok macam zaman sekarang, macam YouTube pun ada terangkan kan. Sometimes bila dah berapa banyak kali masuk, baru nanti yang ke 25 ke 30 baru benda tu tiba-tiba grip. Grip betul ke apa. Wallahu a'lam lah. Kalau sekiranya ada benda Mungkin diorang programkan macam dia gitu. programkan macam gitu. Dia tak boleh macam kalau ni yang ke berapa, nasib lah kalau tuan-tuan kita dah 24, next day ni pergi 25. Dia dapat. Wallahu a'lam Oh, lah. di situ ada penipuan sikit Penipuan lah. Pasal dia kalau ada 24, 25 lah kita tahu Sebab kadang sometimes kalau kau tengok orang main-main tapi tiba-tiba yang dia dapat tu, tiba-tiba dia punya grip dia lain macam. Dia macam boleh mencengkam tu. Kalau tak dia macam cengkam macam loose gitu. Macam loose gitu kan. Allahu a'lam lah. Tapi this is benda yang ada penipuan, ada gharar. Jadi kat sini lebih baik dielakkan. Jadi kita sahabat-sahabat di luar sana Kalau kita main untuk suka-suka pun tak boleh tak? Tak dianjurkan Tak ada lah. niat Kita menggalakkan lah. Dia macam ni. Macam tadi pun dalam kita punya TikTok live kita ada cakap mengenai tentang hadis Nabi SAW. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Halal tu satu benda yang nyata. Dah jelas dah dalam agama. Haram pun satu benda yang nyata. So halal nyata, haram nyata. Tengah-tengah dia ni kata Rasulullah. Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Perkara yang syubhah. Perkara yang ada keraguan. Perkara yang ada kita tidak ada kepastian, ada kesamaran. Jadi kalau kita, Nabi jelaskan kalau kita keluar daripada keraguan ataupun kalau kita masuk ke dalam samar-samar tu, kita tak cuba usaha untuk keluar, maka takut kita terjerumus ke dalam benda yang haram. Tapi kalau kita usaha untuk keluar, kita dah selamatkan agama dengan kita punya prinsip dignity, kita punya prinsip tersebut. Lidinihi wa irdih dalam bahasa Arabnya lah. Jadi lebih baik kalau tadi macam kita main suka-suka, takut dia punya, memang dia benda ni dia dah ada sifat dia, once kita dah try, kita rasa macam nak dekat dapat, sikit tak dapat, you ada duit, you akan gatal untuk buat lagi. Try lagi. Dia macam judi ketagih lah. sikit Ketagih lah. So kita dah ketagih, kita tahu benda tu ada unsur-unsur tersebut, dan lebih baik kita elakkan daripada. Betul. Jadi sahabat-sahabat di luar sana kita dah terangkan pasal kenapa aku tanya soalan tu, pasal benda ni budak-budak suka main. And then kita selalu nampak kita punya community. Macam aku cakap dulu anak aku main juga bila kita macam ingat biasalah ingat main. Kita ingat mainan. Tapi bila kita macam tadi Ustaz katakan, bila kita macam look deeper, ni bukan main-main macam biasa. Takut dia jadi satu habit. Diorang macam kira macam gamble lah. Try nasib. And then kadang dapat. Tapi dia ada satu argument tau. Ada satu orang macam, ada orang cakap lah, ni skill. Kira ada orang kata benda ni skill. Kalau benar skill. Tapi kalau di program, memang macam tadi kita cakap kalau dah di program, actually dia ada. Pasal kalau tengok YouTube pun ada benda yang boleh reset tak tahu ada macam dia macam Cikut juga. Cikut kan. So maknanya kalau ada berani ada cheat code, ada penipuan kat situ, then
sama juga tak pastilah kalau Betul skill betul. dia. Tak macam aku cakap ada. Kalau skill kau try lah, every time masuk boleh dapat tak? Kalau confirm dapat maknanya Mana kau betul, skill lah. betul skill. Jadi kadang-kadang dapat, kadang tak dapat tu bukan skill Betul, sangat tu lah. logik lah, logik lah. Betul. Jadi kita nak nasihatkan lah untuk sahabat-sahabat di luar sana, kalau boleh kita elakkan lah. Ya. Macam Ustaz kata kan, ni benda macam kalau betul lah you all kata dia bukan haram, dia termasuk dalam syubhah. Betul. Yang kita kalau boleh dielakkan Elakkan lah. lah. Pasal banyak lagi game Banyak boleh main. game. Ya, banyak Dan banyak PS5 lagi. ya, PS5. PS5 betul lah main benda-benda yang lain. Dan kalau gitu kan kita pun boleh macam pendapat aku ni pendapat peribadi, kita boleh macam kategorikan juga macam main funfair. Okay, yes. Funfair pun macam kau bayar duit, macam let's say kau campak bola boleh masuk ke tak boleh masuk. Pada aku Tapi itu skill lah kan? yang tu skill Itu lah. skill lah. Itu tak ada penipuan pasal dia nampak clear. Yes, kau nampak. Dan kau campak memang kau punya tangan yang tak betul. Betul. So dari situ dia lain sikit. Kalau yang ni memang kadang dia boleh grip, kadang tak boleh grip. Tapi dia kau campak tu memang skill. Yes. Jadi kalau skill lain lah. Maknanya benda tu satu benda yang boleh. Pasal kalau kau punya skill kau campak tiada, kau dapat. Yang memang benda tu terang dan nyata. Dia tak ada orang kat belakang boleh tipu ke apa. Okay, so itu yang kita nak share. Jadi kalau you all ada anak-anak ataupun mungkin ada sahabat-sahabat yang suka main claw machine tu, kita kalau boleh kita nak kongsikan lah, nasihatkan. Kalau boleh main benda lain lah. Betul. Main benda lain. Main capti ke. Main benda-benda yang Kalau bermanfaat. game okey kot. Game. Kalau macam game kita main masukkan dan main tembak-tembak ke. Itu tak ada masalah lah. Dia tak ada apa kata orang tu Penipuan lah. Yang penting kita Skill boleh lah. summarize. You all boleh fikir sendiri lah. Ya. Dia kalau benda tu, permainan tu ada benda tiga ni ke tak? Ada yang ketidakpastian, orang kata tu penipuan dan perjudian. Perjudian, yes. Kalau ada salah satu macam antara ni tiga, you all elakkan lah. Betul. Dan kita main benda lain. Okay, itu soalan yang pertama. Okay. Soalan yang kedua pula, orang kata tu kadang-kadang kita jual beli through bidding. Okay. Ni kita tanya Wan lah. Wan pernah nampak kan, sekarang modern world pun ada orang main bidding juga. Betul Wan? Kalau kau tanya aku aku semua hidup aku tak pernah bidding. Tak pernah bidding ni semua. Until yang aku dah ada hobi baru ni, which is yang goldfish lah. Then from there aku punya kawan macam introduce lah, you can kau selalu pergi kedai sini, pergi sana kan, kedai sini, kat sana apa semua. Tapi kau tahu tak boleh beli goldfish through macam Telegram apa ni semua lah kan. So diorang ada macam hobbies goldfish hobbies ni semua, yang minat betul-betul minat yang macam goldfish yang macam yang Eksklusif lah. eksklusifnya, cantiknya, yang gemuk-gemuk, cute. Ada. Orang tahu macam cubit pipi dia gitu. So from there, dapat tu ni bidding. So tengoklah bidding dia start macam mungkin harga ni dia letak harga $50. Start bidding lah $50. Minimum nak bid is macam $5 ke $10. Then from there bid lah, tengok siapa yang paling tinggi lah. highest bid lah. So the highest bidder wins lah. Yes. Paling mahal berapa tu yang eksklusif tu? Dia boleh sampai 500. Oi. Tengok lah kalau Ikan macam tau. kau betul-betul nak itu ikan, habis kau ada macam competitor, nak fight, nak bid ni semua. See how bad you want it lah. Okay. Aku pun nampak, aku recently last year pun nampak TikTok live. TikTok live? TikTok live bidding. Tapi tu tak silap aku macam discus lah. Ada goldfish Tak ada goldfish, dia jual beta. beta. Fighting fish. Beta tak minat. Fighting fish. Tapi itulah, dia bidding. Aku tengok macam, interesting lah. Macam dia ni letak $5, $6. Okay, 5, 4, 3, okay, $8. Diorang kira dah snipes lah. Dia countdown. 5, 4, 3, then $10. Nanti siapa yang paling tinggi tu, okay, Dia dapat lah. Okay. So, after aku dah bidding semua, aku rasa macam, bidding ni boleh ke tak boleh ke tak tau? So, aku nak tanya Ustaz. So, Ustaz, sekarang ni, bidding ni kan, bidding goldfish ni, Okay. boleh ke tak boleh Ustaz? Dia macam Ustaz cakap, korang yang buat, aku kena. Itulah. Okay, kalau bidding dalam Islam, dia selagi mana macam tadi syarat dia. Dia tak ada gharar, ketidakpastian, tak ada penipuan dan tak ada perjudian, maka dia dibenarkan atas dasar persetujuan transaksi tersebut lah. So macam tadi yang dia bid ikan ke dan sebagainya kan. Memang betul-betul ikan yang dia letak tu adalah ikan yang sama dengan apa yang dia letak dalam video. Bersama kan kamera kan. Ni ikan dia ni sekali kasih ikan lain, ada penipuan tak boleh lah. Dan juga tak ada ketidakpastian pun tak boleh juga. So selagi mana ada kejujuran kat situ, ada agreement kebaikan, maka tak ada masalah.
Sebab kalau tengok orang zaman dulu pun bila dia nak beli hamba kan, apa saya macam cerita P. Ramlee lelong kan. So dia naik berapa harga. So benda ni adalah harus. Tapi cuma jangan ada penipuan kat situ, ada gharar dan sebagainya lah. Ini actually nanti kita nak bawa pada topik part 2. Part 2 nanti kita ada buat pasal dia punya follow up follow Macam Ustaz kata jangan ada penipuan lah. Tapi apakah penipuan dalam bidding nanti kita share. Okay, tapi talking about bidding, aku punya industri pun ada bidding juga. Macam kita nak beli rumah, lepas tu mungkin ada like 20 orang misalnya kata 20 orang tengok rumah ni, diorang semua suka. Dan semua kita nak letak offer lah. 20 orang nak satu rumah ni. Satu rumah. Kadang-kadang rumah tu hot property kan. Selalu apa yang membuatkan rumah tu hot? Okay, selalu View first is location estate kat mana lah. Macam sekarang Woodlands tengah hot. Dia talking about new launch Tak HDB. HDB. Woodlands Asal Woodlands hot? Kenapa Woodlands hot? Korang tahu Asal tak Yishun? Sebab Yishun banyak kita tak. tak, sebab Woodlands kan nak siap tu dia punya train masuk Johor terus. RTS. Because of that, InsyaAllah end of 2026. siap tu. Kau bayangkan siapa yang tinggal Woodlands ni, diorang ada MRT boleh pergi Johor. Daripada nak pindah Woodlands, pun dia pindah Johor. Masih kerja kat Singapore. Family kat Singapore. Sekarang kat Singapore Woodlands the top Tak top lah, maksudnya antara yang hangat. Dekat North. Dekat North Woodlands. Kalau dekat East, Ada Tampines lah. peminat kan nak pindah Woodlands? Tak ada. Saya setia dengan Yishun. Itu dia. Cik. Saya kalau kena Messi tutup baru saya keluar. Aik. Ada ni. Masalah memang Aik. Ada inside joke nanti off screen. So dia kena tengok location lah. Kalau location tu macam Woodlands sekarang hot pasal benda tu lah, pasal RTS nak siap. Ada banyak development lah, benda-benda yang nak dibangunkan. Macam kalau kat East area, Tampines hot lah. Tampines jangan cakap. So tadi first bila cakap pasal bidding tadi, first location. Second apa? Second kalau tengok rumah tu macam tingkat tinggi High floor. Kalau macam high floor, lepas tu dia pemandangan tu orang kata tu open Unblock, view, unblock view. Kalau high floor tapi depan ada blok, kurang sikit. Kurang sikit. Dia nak kena unblock. Kau bayangkan rumah tinggi depan pemandangan luas. Tapi kalau tinggi ada tengok luar ada hantu tak? Kalau ada hantu kita rukiah sikit lah. So itu yang kedua lah. Unblock, view tinggi. Lepas tu yang ketiga, rumah cantik. Maknanya rumah tu dah renovated. Jadi selalu 3 kriteria ni antara kriteria yang selalu orang bid lah. Pasal dia punya demand tu kuat. out sikit aku nak just tanya. Dah terlintas kat kepala ni kan, nak clearkan. Adakah betul dorang antara nak cari rumah sebab dorang antara benda yang lain nak kena tengok ada air Air betul maksudnya? Macam janji dia punya rumah dia nampak air. Nampak air? Macam mana nampak? Macam nampak air? Tak tahu kepercayaan. Itu kepercayaan lah. Macam kalau nampak air jadi macam Feng rezeki shui masuk. Betul Itu feng shui lah. Kalau kata aku tapi bukan orang kita kita lah. kita kan. Tapi orang lain ada. Kira macam kepercayaan feng shui memang kalau nampak macam orang kata tu water body. Diorang ada kepercayaan yang dapat macam orang kata tu rezeki lebih. Tapi memang ada lah juga. Maknanya dia bukan kriteria yang 3 tadi lah. Pasal tu kriteria tu dia ikut orang tu punya superstition ke orang tu punya pahaman. Aku share 3 tu maknanya semua orang punya logik. So sekarang macam balik pada bidding tadi. Jadi dalam rumah, bila satu rumah tu orang nak dan kau dah start tanya lah. Kira nanti bila kita tahu yang rumah tu hot kan, nanti kita biasa practice orang panggil close bidding. Close bidding tu macam ni open bidding. Open bidding kau nampak dia punya harga. Kau nampak 5, 10, 50, 20 kan. Kita punya semua offer kita akan cakap dengan kita punya pembeli semua. Pukul 5 kita akan tutup dia punya bidding. Offer lah maksudnya. Kita punya close bidding. Korang letak offer yang paling tinggi yang korang boleh letak. Macam itu. Jadi pembeli A, aku tak tahu pembeli B punya bid berapa. Tapi diorang nak kena tahu how much the seller is selling the house lah. Ada. That's the base price. Dia punya base price lah. Dia akan tahu Base price kau kasih lah. Kita ada dia punya orang kata tu asking price. Asking price kasih lah. Maksudnya kita asking from 600,000 onwards. Jadi dia punya base tu orang tak bawah 600 lah. Tapi atas tu dia boleh pergi jauh. Kalau maksudnya kalau orang tu minat, diorang campak lah 650 boleh. 1.2 million pun boleh apa? Itu jauh sangat. Jauh sangat tak? So selalunya kita akan buat close bidding. Kenapa? Itu pada aku dia ada unsur-unsur keislaman juga. Pasal kita tak ada penipuan. Kalau dia
open bidding, nanti kita akan masuk part 2 lah. Jadi masa open bidding tu mungkin dia ada penipuan. Bila close tu semua orang dah confirm offer, kita sebagai ejen penjual, kita dapat semua offer, kita present dekat kita punya penjual. Saya kata ni 600, 620, 630 dan kita serahkan kepada penjual. Penjual yang pilih mana satu dia nak. Tapi boleh tak kalau ejen tu dia macam dia dapat offer kan, tapi ada orang tu lebih tinggi. Okay, dia ni power sikit je. Tapi ejen ni tak berkenan dengan setinggi ni. Ada tak? Will happen tak benda kalau tu? kau tanya aku secara peribadi ada. Ada. Happen lah happen. Cuma pada aku aku Betul kau tak buat lah. aku tak buat lah pasal aku pegang pada amanah. Betul kita lah. kita kena present. Betul. Kita kena present. Cuma kadang-kadang kita akan orang kata tu advice kita punya clients ni buyer A dengan buyer B. Buyer A datang dengan agent, buyer B datang tanpa agent. Okay. And then mungkin harga sama. Dia ni 630, dia ni pun 630. Okay. Dan kita akan nasihatkan, let's say penjual, okay, ni ada agent, ni tak ada agent. Kalau tanya pendapat peribadi, kita lebih prefer yang ada agent. Kenapa? Pasal kita tahu yang orang ni terjaga. Pembeli ni ada orang yang jaga dia. Dia serius lah nak dia beli. punya perkiraan semua betul. Pasal kita takut yang pembeli yang tak ada agent, kita tak tahu diorang ni tahu ke tak. Kau bayangkan, memang ada kes ada kes yang terjadi, buyer yang buat sendiri ni, diorang tak tahu kira betul-betul, cukup time tengah-tengah jalan sangkut. Pasal diorang punya kiraan salah. Kau bayangkan bila diorang dah kira salah, misal kata HDB kata, okay, kau nak kena top up 30,000 cash. Diorang terkejut lah pasal diorang terperanjat lah. terperanjat lah. Masa dia tak tahu dia punya. Betul, diorang kira salah, meaning diorang ada benda yang diorang overlook. Kau bayangkan lah, macam 30,000 HDB minta sekarang, kau nak buat apa? Jadi nasihat kat luar sana, makna dia lebih baik ambil ejen lah. Betul lah. Terutama sekali ejen jahit. Terima kasih thanks. Tapi berbalik pada hukum tu pula, makna dia kalau ada gharar tadi, kesamaran ataupun penipuan, macam tadilah kalau pecah amanah is not good lah. Betul. Jadi kena ada ketulusan lah. Betul. Kita nak kena present semua kepada penjual. Jadi yang buat decision tu penjual lah. Pasal ni rumah dia apa. Misal kata dia cakap aku nak pilih yang rendah sikit. Pasal dia sendiri prefer pembeli ni. Terpulang lah. Pasal Terpulang lah, ni kita dah nasihat. Betul. Ni penjual. Yang penting kita tak boleh nak sembunyikan. Betul. Kita nak kena bilang semua. Dan terpulang kepada penjual lah. Nak Betul. buat apa. So itu antara orang kata tu bidding dalam industri dalam industri perumahan yang kita pernah lalui lah. Dalam videografi tak ada bidding Tak ada. Tak ada? Tak ada sampai seperti sekali. Tapi dalam live sekarang memang banyak apa, macam jual TikTok ke, jual baju ke, jual apa ke, jual apa. Atau macam bidding kamera, macam kamera macam rare ke apa, ada tak macam bidding tu? Sebab tak pernah nampak. Aku tak nampak. Kamera ni adalah yang pertama saya pakai, Ustaz. Betul kan? Betul. So, macam kau buat sekarang, kita buat bidding sekarang. Kau try buat bidding, mana tahu ada orang nak beli. Pasal dia punya backstory lah. Dia punya backstory orang nak beli pasal history dia. History betul juga. Ada value tau. Value untuk aku lah, tak ada value untuk orang kata. Mungkin dengan menjual kamera ni akan orang nangis. Belum nangis lagi. Kau tengok gambar nangis. Macam itu ada penipuan tau. So aku dah beli, tak nangis pun. Okay, soalan seterusnya. Kita dah buat pasal bidding Lepas tu sekarang kita nak buat pasal beli pallet beli pallet. Kau pernah dengar tak pasal beli pallet ni? Pernah? Cuma sekarang dah tak popular sangat. Itu time COVID. Betul. Time COVID popular. Aku tengok mana-mana semua jual pallet. Jual pallet ni tapi alhamdulillah bila Ustaz Adi dah kasih kita yang 3 syarat tu kan. Kita roughly dah agak-agak kita sebagai pelajar Pallet ni apa sebenarnya? Pallet ni Kasih contoh lah. Kasih contoh kita beli satu kotak ni. Satu kotak, diorang bagi pallet lah. Macam dulu-dulu diorang jual tapi dalam dia ada apa tak tahu. Itu tak tahu. Yes. Dalam tu mungkin ada handphone, ada barang elektronik lain-lain. Tapi dia bayar letaklah 500. Tapi dalam tu kau tak tahu value dia berapa. Betul. Bila kau dapat pallet tu baru kau buka, baru kau tengok So nasib kan? Ada gharar kat situ. Ketidakpastian. Betul. So kita dah faham senang. Bahaya. Alhamdulillah. Dah senang lah. Kita dah boleh jawab dah sendiri. Dah boleh balik. Bunyi apa? Macam dulu pernah jual pallet Tak. Okay, so again lah, kita kalau boleh nak elakkan. Tapi alhamdulillah sekarang dah kurang. Aku dah tak dengar sangat beli pallet ni. Cuma Mungkin diorang dah tahu dah tahu hukum Dan dia. mungkin juga ada orang komplain sebab ada penipuan. Mungkin bayar banyak sikit, buka dalam rosak rosak barang berapa dolar je. Betul. Tak boleh dapat. Selalunya mustahil lah kalau bayar sikit boleh dapat banyak. Mungkin kalau ada 10 pallet 1 je jadi gitu ke. Betul. Mungkin barang-barang tu banyak defect ke apa. Betul.
So dari situ kita alhamdulillah kita dah tahu dia punya syarat-syarat. Sekarang kita dah boleh agak okay, benda ni macam ada penipuan bila macam ada penipuan kita cuba elakkan Betul. Ya, so dari situ kita faham dan mungkin insyaAllah kita akan bawa ke bahagian yang kedua tentang jual beli yang kita akan share tentang orang kata tu benda-benda yang berlaku dalam komuniti kita. Yang kita nampak, kita dengar, so kita nak kongsikan kepada sahabat luar di sana. Jadi bila kita nampak, kita sendiri dah boleh agak, ni ada penipuan ke tak ni ada perjudian ke tidak oh ni ada next satu apa? Ada 3 kan? Ingat tak kan? Penipuan, gagar, ketidakpastian, ketidakpastian, dan perjudian. Perjudian. Okay, setiga Ingat perjudian, ketidakpastian dengan penipuan. Kalau ada unsur-unsur 3 ni kita elakkanlah so alhamdulillah itu bahagian yang pertama. InsyaAllah kita tadi talking about bidding ni. Bila bidding yang tak boleh, tadi kita kata bidding yang boleh, tapi bila yang bidding yang tak boleh, kita akan bawa ke part yang kedua. Jadi kalau anda semua rasakan perkongsian kita ni bermanfaat, jangan lupalah subscribe. Tolong kita subscribe dekat YouTube channel kita The Sahabats. Naikkanlah kita punya follower. Kita nak dapat silver button, InsyaAllah. Amin, insyaAllah. Demi kebaikan semua. Dan juga Spotify boleh follow kita juga. Mana lagi? Instagram, TikTok, YouTube. Yes. Semua follow The Sahabat. Semoga kita dapat manfaat daripada mendengarnya dan menontonnya. So stay tune ke bahagian yang kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.